Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu kita kembali di video tabik bekam. So, hari ini saya akan sharekan kepada anda tips dan poin bekam untuk penyakit darah tinggi. Poin untuk darah tinggi, untuk bekam, terapi bekam untuk membuat darah tinggi ni senang, dia tak susah. Dia ada 3 poin di bahagian badan, itu 1, 2, 3, dan selebihnya dia akan dekat bahagian kepala. So dekat bahagian kepala kita ada 2 poin, iaitu bahagian belakang ni, pituitary gland, dengan bahagian atas pineal gland ataupun government point. Okey, serba sedikit untuk maklumat apa punca darah tinggi dan apa kaedah terapi yang sesuai yang kamu boleh buat di rumah untuk mengurangkan risiko penyakit darah tinggi dan secara tak langsung kembalikan bacaan darah anda ini normal. Okay, so dia akan bergantung kepada bacaan darah. So ada setengah bacaan darah average dalam 149, 150, ada yang di atas sampai 120. So ini dia akan bergantung. Sekiranya darah tu bacaan average dalam 125 ke atas dan 150 ke bawah, tapi bekam ni bolehlah membantu dengan membuat atau mengamalkan terapi ni anggaran dalam sebulan sekali. Tapi sekiranya bacaan dia lebih cecah kepada 200, seelok-eloknya kamu amalkanlah sebulan 2 kali, maknanya setiap 2 minggu, setiap 14 hari. Okay, darah tinggi ni berpunca daripada, punca besar darah tinggi ni adalah punca daripada makanan. Kandungan makanan yang kamu amalkan, harian diet, nutrisi pemakanan harian kamu adalah tak seimbang. Ada orang cakap dia berpunca daripada garam, dan ada setengah juga cakap daripada terlampau banyak sangat makan dari daging kambing. Kedua-dua tu betul, tapi bukanlah tepat. Sebab kalau ikut amalan saya, sebenarnya garam juga adalah penawar untuk penyakit darah tinggi. Garam adalah punca darah tinggi dan garam juga adalah penawar darah tinggi. Sebab apa garam? Okay, kita kena tahu garam ni dia bersifat sejuk. So bila dia bersifat sejuk, kandungan magnesium dengan di dalam garam ni, dia akan meremaskan potensi garam tu, ubat di dalam garam tu, sekiranya dia terkena ataupun diadunkan dengan elemen-elemen yang sejuk, seperti ais, air batu ataupun air sejuk. Jadi kalau kandungan darah bacaan darah tu terlampau tinggi ataupun seseorang tu mengalami masalah tekanan darah rendah, sebenarnya garamlah ubat dia. Jadi cara yang macam mana untuk kamu amalkan garam tu, dan garam yang jenis apa? Sebab kita ada 2, satu garam kasar dan satu garam halus. So garam halus ni adalah garam yang dicampurkan dengan bahan-bahan kimikal untuk rasa dia masin tu lagi pekat. Jadi garam yang saya masukkan ini yang boleh kamu amalkan, minumkan untuk jadikan ubat adalah garam kasar, bukan garam halus. Sebab garam halus tu dia dah campur dengan kimikal. So sebenarnya garam halus tu lah yang punca penyakit darah tinggi ni. Sekiranya kamu amalkan masakan menggunakan garam halus. Tapi sekiranya kamu menggunakan garam kasar dan cara yang betul untuk memasak garam tu, insya-Allah garam kasar tu dia boleh jadi ubat. Sebab satu je, garam dia bersifat sejuk. Jadi kamu kena gunakan air sejuk untuk amalkan. Contoh, kamu ambilkan satu mineral, botol mineral dalam 500 ml, kuantiti volume air dia. Dan garam kasar tu kamu cuma hanya perlukan dalam 2 ketul saja ataupun 2 cubit saja garam kasar, dan kamu goncang dan kamu amalkan minum setiap pagi sebelum kamu sarapan. InsyaAllah itu boleh menjadikan ubat.
Sebab bila garam tu dia sejuk, dia akan merakam magnesium yang ada di dalam garam itu. Dia mampu merakam dengan cantik dan dia akan merebaskan ubat, ataupun kata orang dia akan mensupplykan oksigen pada bahagian-bahagian perut. Sebab satu, bila garam tu dia sejuk, kamu amalkan dia pada minum waktu pagi, secara tak langsung dia akan mengembalikan tenaga pada metabolisme. Sebab malam bila kita tidur, perut kita proses makanan yang kita makan malam tadi. Jadi bila kita bangun pagi, perut tu dalam keadaan panas. Bila kamu minum air garam, jadi dia akan kembali pada normal. Satu. Dua, dia garam juga boleh supplykan oksigen di dalam darah. So bila darah kamu cukup oksigen dan supply pada jantung, dan jantung bekalkan oksigen dengan cukup dan baik, supplykan kepada otak, barulah otak akan riliskan balik darah-darah dan oksigen pada semua organ-organ tu tadi. Jadi barulah ia jadi ubat. Itu sebanyak berkenaan dengan garam lah. Sebab garam adalah raja segala kimia, dan garam juga adalah pemecah segala kimia. Jadi jangan salah faham berkenaan dengan garam. Banyakkan buat kajian dan studi ataupun research berkenaan dengan garam. Okey, kita balik pada poin bekam kita tadi. Seperti biasa, lepas kamu urut, tepung minyak. Jadi poin yang pertama adalah bahagian sini. Ni 3 poin ni seperti biasa, 5 minit bekam angin, 2 minit bekam darah yang pertama, dan 2 minit juga bekam darah yang kedua. Okey, cukup 5 minit dan kita cucuk jarum. Okey, bekam darah yang pertama 2 minit. Habis selesai yang ni, kita akan buat cabut dan sambung lagi bekam darah yang kedua 2 minit juga. Lepas tu baru beralih dekat bahagian kepala. Okey, cukup 5 minit. Kamu boleh cucuk jarum. Bekam darah yang pertama seperti biasa 2 minit juga. Kemudian bekam darah yang kedua 2 minit juga. Okey, kenapa pineal gland ni dia sangat penting dalam kaedah terapi bekam. Bahagian government point ni ataupun bahagian pineal gland otak tengah ni, dia adalah salah satu poin yang terpenting di dalam terapi bekam. Sebab pineal gland kita ni adalah otak kecil ataupun otak tengah di dalam kita punya otak. Kita ada orang panggil otak kecil, ada orang panggil otak tengah, dia tak kisah mana-mana. Tapi dia adalah point pineal gland yang kedudukan dia adalah di tengah-tengah otak, di mana pineal gland ni dia mengawal keseluruhan otak kita ke bahagian kiri, kanan dan belakang. Jadi sangatlah penting untuk kamu menggembalikan tenaga asal pineal gland ni dengan cara kaedah berbekam, supaya pineal gland ni dapat bertaksir maklumat dan dapat menghantar mesej-mesej pada kebahagian otak dan anggota badan kita yang lain. Sebab bila jantung pam darah serta oksigen, dan dalam masa yang sama juga kita punya kedua buah pinggang kita akan caskan tenaga elektrik, dia akan hantar kepada otak. Jadi pineal gland ni lah yang bertanggungjawab untuk untuk hantar mesej, agihkan maklumat kepada otak kiri dan kanan
Dan dalam masa yang sama juga, cas tenaga elektrik tu juga akan dikonvertkan oleh kita punya neuron untuk dijadikan tenaga elektron. Dan selepas tenaga elektrik dikonvertkan kepada tenaga elektron, pineal gland jugalah yang bertanggungjawab untuk mengagihkan ke semua tenaga-tenaga elektron kita tu di dalam anggota badan kita. Jadi sangat penting untuk kamu menjaga tahap kesihatan pineal gland kamu. Sebab itu kalau katakan ada gangguan di bahagian pineal gland ataupun perubah tenaga ataupun berlaku kepincangan di bahagian pineal gland kamu, mungkin kamu akan mengalami banyak simptom seperti pelupa, ataupun sakit kepala, migraine, dan yang seangkatan dengannya lah, yang berkaitan dengan bahagian kepala. Jadi pineal gland ni ataupun government point ni adalah sangat penting dalam kaedah terapi bekam. Jadi sangatlah digalakkan untuk kamu mengamalkan ataupun membuat. Sekiranya kamu membuat terapi bekam, eloklah kamu buat sekali dekat bahagian tengah ni. Cukup 2 minit, boleh cabut dah lap. Tengok darah dia tak rasa banyak mana, tapi inilah nilai kesembuhan darah dia. Kamu boleh cucuk lagi sekali untuk kali kedua bekam darah di bahagian kepala. Kamu ingat, darah sikit ataupun banyak bukanlah penentu kesembuhan. Barangkali kesembuhan dia hanya dengan setitik darah. Yang penting bagi juru bekam adalah kesembuhan pada pesakit, bukan darah yang keluar tu banyak ataupun sedikit. Sekiranya kesembuhan dia tu hanya dengan setitik darah, insya-Allah dia sembuh, dia akan sembuh. Kalau kesembuhan dia tu dengan darah yang banyak itulah yang akan keluar, insya-Allah dia akan sembuh. Yang penting kamu fokus pada kesembuhan pesakit ataupun diri kamu sendiri. Okey, poin yang terakhir di bahagian belakang kepala, di bahagian tengah juga, tengah belakang, itu antara telinga dengan telinga sebelah. Bahagian sini kita panggil pituitary gland. So pituitary gland ni adalah salah satu kelenjar yang terbesar dalam organ, dalam bahagian kelenjar tubuh badan kita. Ini juga adalah punca penyakit insomnia, enzimia, migraine apa semua. Ini jugalah point dia. Jadi darah tinggi, ini juga point dia. Okay, konsep yang sama, 5 minit bekam angin, 2 minit bekam darah yang pertama dan 2 minit bekam darah yang kedua. Pituitary gland ni juga adalah antara poin yang terbesar, kedua terbesar selepas pineal gland. Jadi kalau orang yang ada mengidap penyakit pelupa ataupun insomnia, maknanya kepincangan 2 poin dekat bahagian sini, bahagian pituitary dengan pineal gland. Jadi eloklah kamu membuat 2 bekam ni, 2 poin ni untuk kembalikan tenaga asal kedua-dua kelenjar ni tadi. Cukup 5 minit, cuci jarum dan
Okey, kamu selesai poin di bahagian sini, maka selesailah. Inilah ke-5 poin untuk penyakit darah tinggi. Jadi kamu boleh jadualkan pesakit kamu mengikut keadaan dia. Boleh jadi sebulan sekali, 120 hari sekali, ataupun 3 bulan sekali ke 6 bulan sekali. Jadi bergantung pada bacaan darah dia. Okey, selesai kita bekam tadi. Okey, ni saya ada share sikit maklumat tambahan berkenaan dengan garam, apa yang saya cerita di awal video tadi. So macam mana untuk kamu buat air garam? So kamu tengok, yang pertama kamu ambil air mineral 500 ml yang sejuk dia tak mau panas, dia mesti sejuk. Dan garam kasar. Okay. Jadi kamu cuma ambil 2 cubit saja mengikut sunnah. 2 cubit saja. Begini. Dan kamu puncak dia, bagi dia larut. Itu kamu boleh minum. Okey, dia kenapa kena air sejuk dan kenapa kena garam kasar? Satu, garam kasar adalah garam yang organik yang tidak dicampurkan dengan sebarang kimikal ataupun kimia. Berbanding dengan garam yang halus, garam halus pembuatnya ada campuran kimia yang menyebabkan garam itu menjadi sangat-sangat halus. Jadi garam-garam kimia yang macam tu, yang ada campuran kimia macam tu, sebenarnya antara punca-punca penyakit tekanan darah tinggi. Jadi ubat dia juga dekat garam, tapi garam yang kasar. Dengan penggunaan garam kasar, dengan amalan air garam begini, kamu minum dia setiap pagi, awal pagi sebelum kamu sarapan ataupun mengambil sarapan waktu pagi. Kamu minum ni dulu, InsyaAllah tekanan darah kamu akan kembali kepada normal. Dan garam, kamu kena ingat, garam ini dia bersifat sejuk. So bila dia bersifat sejuk, molekul dan magnesium yang ada dalam ni akan terakam dengan cantiknya sekira kamu menggunakan dengan air sejuk. Sekiranya kamu menggunakan air panas, molekul-molekul yang ada dalam garam ini dia akan pecah dan menghasilkan tindak balas kimia. Jadi ia tidaklah bagus untuk kamu amalkan sebagai ubat. Jadi dia kena bersifat sejuk. Sebab garam dia bersifat sejuk dan kamu kena gunakan air sejuk. Dan bila kamu gunakan air sejuk, garam ni dia akan merakam, molekul dia akan merakam dengan sangat cantik dan baik. Jadi kamu boleh niatkan, amalkan berserta niat untuk menjadikan ubat ataupun penawar bagi penyakit darah tinggi ataupun tekanan darah rendah. Jadi kamu amalkan pada waktu pagi. Yang pertama, dia akan mengimbangi metabolisme kamu. Sebab perut kita, bila kita tidur waktu malam, dia akan proses makanan tu, jadi perut kita akan panas. Jadi kamu perlu sejukkan perut kamu dengan mengambil air garam yang sejuk. Jadi secara tak langsung perut kamu akan kembali sejuk dan metabolisme kamu akan kembali kepada keadaan asal. Kedua, dia akan bekalkan oksigen di dalam darah. Jadi waktu tu bekalan oksigen kamu pada hari itu adalah sangat cukup untuk kegunaan jadual harian kamu di waktu siang. Dan yang ketiga, dengan amalan yang berterusan, bila oksigen cukup dalam darah, kandungan oksigen cukup dalam darah, dan jantung dia akan pump pada tahap yang normal untuk supply oksigen pada organ dan kepada otak. Dan yang ketiga, garam ni juga sekiranya kamu amal minum air garam pada waktu pagi, ia mampu menjadi penapis awal sekiranya bahan-bahan makanan yang kamu makan itu mempunyai tindak balas ataupun racun-racun di dalam makanan. Sekiranya kita tak tahu, kadang-kadang kamu pergi kedai makan di luar, kandungan nutrisi makanan di dalam tu kamu tidak tahu. Mungkin barangkali dia ada tindak balas kimia daripada bahan-bahan yang dicampurkan menjadi racun dan kamu boleh kena sakit perut ataupun sirit-birit ataupun kena apa kata lagi satu appendix ataupun punca-punca menjadi penyakit appendix. Jadi secara tak langsung, kalau kamu amalkan air garam awal pagi sebelum kamu mengambil makanan yang lain,
sebelum kamu mengambil sarapan, dia mampu menjadi penapis ataupun tapisan untuk menghalang racun-racun itu diserap ke dalam tubuh badan kamu. Dan mungkin kamu akan detox melalui najis ataupun muntah. Jadi sekiranya kamu muntah, jadi kamu kena faham lah, maknanya dalam kandungan perut kamu, badan kamu mempunyai racun daripada kandungan pada makanan yang kamu makan. Jadi dia tidaklah menjadi mudarat sampai kamu terpaksa pergi ke hospital, terpaksa bergantung pada ubat. Jadi banyak khasiat mengamalkan air garam. Sebab saya dah amalkan minum air garam ni selama 12 tahun. Alhamdulillah setakat hari ni selama 12 tahun saya tidak kena penyakit darah tinggi ataupun tekanan darah rendah. Alhamdulillah, syukur. Apa-apa pun kamu kena ingat, ini adalah satu ikhtiar. Sesungguhnya kesembuhan tu tetap datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar tradisional ataupun cara orang tua-tua dulu. Jadi sampai di sini saja video saya. Sekiranya sebarang maklumat ini membantu anda memberi informasi, janganlah lupa like, subscribe dan share, serta komen di bawah apakah video-video yang kamu inginkan pada episod akan datang. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi video-video mengenai perubatan-perubatan komplementari ataupun tradisional yang lain bergantung atas permintaan. Jadi sampai di sini saja. Assalamualaikum.